Okay, dah 2,5. Kenapa baru 20 orang? Okay, selamat petang semua. Dengar tak suara saya? Selamat petang Jeremiah. Dengar cikgu. Dengar, okay. Kalau saya tak paparkan soalan, saya hanya... Awak semua dah ada soalan kan last week punya, betul tak? Ada soalan tak last week punya? Dah siap sedia dengan kertas, dengan soalan last week? Ke nak saya paparkan soalan juga? Pun boleh. Kena paparlah. Kalau saya papar, saya tak nampak awak menjawab apa. Okay, kita bincang soalan minggu lepas. Semua dah get ready ya. Baru 27 orang. Sepatutnya 38 orang. Ramai lagi yang tak masuk ni. 10 orang. Dengan saya 27 ni. 11 orang lagi. Mana yang lain? Sekejap ah. Okay, semua dah ada soalan latihan last week punya? Dah ada di tangan? Pasal pembangunan algoritma last week, pengenalan dah sahaja dulu. Okay. Okay, selamat petang semua. Saya harap semua sihat dan bersedia untuk belajar. Kita akan bincang soalan last week dulu untuk hari ini. Dan baru kita sambung kepada kita punya pembangunan algoritma last untuk PDPR. Dan minggu depan cuti, lepas tu kita masuk sekolah macam biasa. Okay. Soalan yang pertama, saya paparkan soalan. Okay. Rajah di bawah menunjukkan peta pemikiran bagi jenis-jenis struktur kawalan. Okey, yang ni, struktur kawalan ni termasuk apa yang telah awak pelajari di dalam tingkatan 1. Okey, sekarang ni dia bagi 1, pilihan tunggal. Apa lagi jenis struktur kawalan? Siapa boleh jawab? Ada jawapan? Struktur kawalan apa? Saya dengar suara. Tolong jawab terus. Pilihan bersarang. Okey, Zuyau jawab 1, pilihan bersarang. Lagi? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 semua. Dui pilihan, pelbagai pilihan. Lagi?
Ada apa lagi? Yang ulangan punya? Ulangan ada 2 iaitu ulangan 4 dan juga ulangan lagi satu, ulangan Y. Okey, kat dalam ni maknanya awak kena tulis tadi pilihan bersarang. Siapa ni? 一件你还得洗开吗？ Zirong, 吗？ Cing Zirong. Tak. Okey. Okey, Zuya betul. Untuk for, selagi Y, ulangan sehingga rimpi atil dan juga selagi Y. Okey, semua betul lah. Pilihan bersarang, 2 pilihan, pelbagai pilihan, ulangan for, ulangan selagi, Y dan ulangan rimpi until dan juga Y. Okey, semua jawapan ini ya untuk soalan nombor 1. Saya tak payah tulis. Awak tolong tulis dalam kertas awak. Saya nak lengkap nanti minggu depan saya nak kutip buku. Okey, yang soalan kedua. Isi tempat kosong dengan jawapan yang tepat. Struktur kawalan ulangan terdiri daripada struktur kawalan ulangan berasaskan apa dan struktur kawalan ulangan berasaskan apa. Kalau awak tengok dalam buku teks yang untuk for dan juga Y. For berasaskan apa, Y berasaskan apa. So jawapan dia ialah apa? Ada jawapan? Struktur kawalan ulangan dia berasaskan syarat dan juga set langkah ataupun pembilang Zuyau. Sebab dia ada counting sampai sehingga syarat sehingga dia selalunya kalau untuk for Y sehingga syarat dipenuhi, 5 sehingga for pembilang dipenuhi. Sehingga 4, 5 ke, dia 5 atau 6 atau 7. Syarat sehingga syarat-syarat. Okey, betul. Set langkah ataupun syarat. Betul soalan jawapan itu. Okey, yang ni maknanya set langkah ataupun saya nak kena tulis juga ke? Set langkah atau pembilang. Okey, yang ni syarat. Okey. Set langkah yang berulang dikenali sebagai apa? Set langkah yang berulang dikenali sebagai apa? Ada jawapan? Gelong. Betul. Betul, Zuyau? Gelong. Okey. Kemudian, setiap ulangan gelong dikenali sebagai apa? Betul, Lu. Lelaran. Betul. Apa tadi? Wezi. Sorry, Wezi dengan apa? Dengan Zuyau. Terima kasih. Ralat yang berlaku dalam algoritma. Okey, ralat ingat ralat ada 3 jenis. So sekarang ni yang berlaku dalam algoritma ialah ralat apa? Wezi jawab, kenapa jawab 3-3? Okey, yang atas ni yang berlaku dalam algoritma ialah ralat logik. Okey, ralat yang menyebabkan auto cara berhenti secara tiba-tiba ialah ralat masa larian. Runtime error. Okey dapat? Faham Kalau yang algoritma, lebih kepada ralat logik. Kalau yang menyebabkan auto cara kita berhenti tiba-tiba stop, dia berhenti, dia tak pergi ke auto cara awak, dia akan baca by baris ya. Satu baris. Apabila dia berhenti dekat baris yang contoh auto cara awak ada 10 baris, tapi dia berhenti di baris ke-5 contoh, so baris ke-5 tu akan ada masalah ralat masa larian. Itu yang menyebabkan ralat terberhenti secara tiba-tiba. Boleh Bukan.
Bukan tiga-tiga ralat algoritma, Wizi. Algoritma hanya logik. Masa larian ialah untuk atur cara. Sintak ialah kesilapan dari segi apa? Ada beza dia. Ralat ni memang kita memang ada 3 jenis ralat, tapi ralat tu ada untuk tertentu dia. Ralat sintak untuk apa? Ralat masa larian untuk apa? Ralat logik buat apa? Kenapa 3 ni berbeza? 2A1 2 orang tak masuk. Okey, nanti bagi tahu kat saya. Okey. Sekarang ni 2B1 yang ramai tak masuk ni. Kelas saya. Okey, kenapa ralat ni berbeza? Sebabnya apabila ralat ni berbeza, sebab bila awak keluar, bila awak compile, bila awak run sesuatu atau cara, dia akan keluar satu compiler report. Bila compiler report keluar, dia akan tulis kat situ runtime error. Kalau runtime error, maknanya awak kena check awak punya atau cara. Kalau logic error, bila logic error lebih kepada algoritma apa yang awak gunakan, betul atau salah. Kalau sintak lebih kepada indent macam itulah. Itu perbezaan dia supaya dapat membezakan pengatur cara untuk menyemak atau cara yang dilakukan. Kalau awak tiga-tiga tu memang ralat tapi ada untuk tertentu. Tu yang membezakan nama-nama tersebut. Okey ya? Boleh ya? Ralat logik dan juga ralat masa larian, iaitu logik. Kalau dalam bahasa Inggeris dia logik lah. Kalau yang ini runtime error, masa larian. Okey ya? Kita pergi seterusnya. Padankan struktur kawalan yang berikut dengan fungsi yang betul. Okey, Y apa dia? Y saya teruskan ya. Y ialah sehingga syarat dipenuhi. Okey. Pilihan bersarang. Kecilkan sikit boleh. Okey. Pilihan bersarang ialah apa dia? Pilihan bersarang lebih daripada satu syarat pilihan yang dipenuhi. Okey, sini. Pilihan bersarang ke bawah. And then dua pilihan, memilih antara dua set menu tindakan. Ini ialah dua pilihan. And then for sehingga bilangan. Itu yang kita akan sentuh untuk form 2. For dan juga Y. Okay ya? Kalau dua pilihan ada dua set arahan ataupun penyataan yang awak perlu buat. Kalau bersarang, lebih daripada satu syarat. Okay ya? Semua dapat dah yang ni? 2, 4, 3, 1. Ya, betul. 2, 4, 3, 1. Betul. Okay, seterusnya yang kedua yang sampai sini juga. Okay, habis. Soalan latihan last week. Hanya ada 3 latihan sahaja. Okay, saya harap semua dah dapat. Saya tak share sebab siapa yang pay attention dalam kelas dia akan dapat. Pastikan dapat apa yang awak lengkapkan latihan-latihan yang sebelum-sebelum ini. Okay, habis untuk perbincangan soalan. Okay, sebelum tu ada masalah lain tak yang nak ditanya? Tak ada. Okay, kita tengok dulu hari ni saya akan share pasal pilihan algoritma iaitu menulis kudu kod dan melukis carta alim menggunakan struktur kawalan ulangan for, why, do dalam penyelesaian masalah dan struktur kawalan pilihan bersarang dalam penyelesaian masalah. Kita buat satu dulu, for, why, do. Okay. Algoritma ni pendek saja, cuma yang panjang je ialah awak yang nak kena jelaskan. Okay. Algoritma, kita boleh tengok apa dia. Hari ni kita boleh menulis kudu kod dan menulis carta alir
struktur kawalan pilihan untuk for, why dalam penyelesaian masalah. Nanti saya share video ni pada awak sebab dia ada penerangan. Okay, sebelum tu kita tengok apakah algoritma. Algoritma ialah satu siri langkah penyelesaian sesuatu masalah atau melengkapkan sesuatu tugas. Itu maksud algoritma. Then next, diwakilkan dalam bentuk. Dia ada dua perwakilan iaitu sekudur kod dan juga carta alir. Okay, next, contoh algoritma. Okay, contoh dia membancuh teh. Yang pertama, masukkan air ke dalam cerik. Yang kedua, letakkan cerik di atas dapur. Yang ketiga, nyalakan api. Yang keempat, sediakan cawan. Yang kelima, masukkan uncang teh ke dalam cawan. Yang keenam, jika air telah mendidih, tuangkan air ke dalam cawan. Ketujuh, jika belum, tunggu sehingga air mendidih. Ulang langkah 6. Okey, 8, rendam. Okey, dekat sini awak nampak ulang langkah 6 ni. Awak nampak dia ada ulangan dekat sini, repeat. Okey, rendam uncang teh dalam cawan selama 5 minit. Jika perlu gula, tambah gula. Jika perlu susu, tambah susu. Kacau dengan sudu dan juga minum teh. Okey, ini ialah salah satu contoh algoritma. Okey, daripada algoritma yang diberi ini, awak boleh dapatkan buat sekudur kod dan carta alir. Itu yang dalam bab algoritma. Iaitu satu langkah ke satu langkah yang lain. Dia ada siri langkah. Lepas buat ini kena buat apa? Langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima. Itu yang dinamakan algoritma. Okay, kemudian struktur kawalan pilihan. Apa maksud dia? Struktur kawalan pilihan bersarang adalah struktur kawalan yang terbenam dalam satu struktur kawalan yang lain. Maknanya ada satu struktur kawalan lain, dia berada di dalam struktur kawalan tersebut. Okey, contohnya syarat 2 terbenam dalam syarat 1. Syarat 2 hanya disemak sekiranya syarat 1 dipenuhi. Okey, awak tengok ni struktur kawalan pilihan. Okey, mula syarat 1 dipenuhi, ya ataupun tidak. Kalau syarat 1 dipenuhi, dia akan laksanakan syarat kedua. Sekiranya tidak, dia terus keluar. Okey, ini ialah struktur kawalan pilihan bersarang. Maknanya ada syarat lain di dalam syarat yang selepas syarat yang pertama. Okey, itu yang dinamakan terbenam. Kena lepas satu baru masuk satu. Okey, itu terbenam. Ini hanya pengenalan kepada awak. Kita akan nampak bila awak buat sekudur kod nanti. Okey. Dan kita pergi pula kepada struktur kawalan dui pilihan. Boleh dijadikan struktur kawalan bersarang dengan menambah syarat. Kalau tambah syarat baru boleh jadi struktur kawalan pilihan. Kenapa dinamakan dui pilihan? Sebabnya dia ada dua pilihan yang boleh dipilih. Okey, syarat 1 dipenuhi, ya, ambil pernyataan A. Kalau syarat 1 tidak dipenuhi, ambil pernyataan B. Sebab tu dia ada dua pilihan. Dia ada dua pilihan yang boleh dipilih. Okey, tadi bersarang syarat 1, syarat 2 di dalam syarat 1. Baru dia jadi terbenam. Okey, yang ni untuk kalau awak tengok dalam contoh buku teks awak, dia menggunakan contoh lampu isyarat. Mempunyai dua pilihan penyataan untuk dilaksanakan selepas syarat dipenuhi ataupun tidak. Okey, nampak Mula, syarat 1 dipenuhi. Pergi kepada pernyataan B. Kalau tidak, syarat 2, syarat 3 dan seterusnya pernyataan. Macam lampu isyarat. Sekiranya lampu hijau, terus jalan, keluar. Sekiranya lampu merah, ya. Lampu kuning, ya. Lampu hijau, baru jalan. Kalau tidak, dia terus keluar terus. Syarat 2 dan syarat 3 ni bersarang sebabnya berada di dalam syarat, berada di selepas syarat 1. Sebab tu dinamakan bersarangnya ni. Okey, jangan pening lagi dengar dulu. Lebih kepada logik yang ni awak kena fikir.
Okey, kemudian struktur kawalan pilihan bersarang. Okey, contohnya, mula paparkan mesej, masukkan GPA anda. Paparkan mesej, masukkan skor matematik anda. Semak GPA lebih daripada 3.8. Jika ya, semak skor matematik. Jika tidak, okey, yang mana yang dinamakan pilihan bersarang? Ini. Semak skor matematik ini yang bersarang di dalam syarat yang pertama ni. Ini yang dinamakan pilihan bersarang. Okey, ingat lah. Kalau struktur kawalan pilihan bersarang, ada syarat lain selepas syarat yang pertama. Dia terbenam di dalam syarat yang pertama ini. Okey, tengok dulu. Kawalan ni kalau awak buat baru awak akan faham. Okey, ni struktur kawalan pilihan. Tadi kita tengok sekudur kod, sekarang kita tengok carta alir. Okey, mula papar mesej, lepas tu papar masukkan skor matematik. Ini syarat yang pertama, ini yang terbenam dia. Kalau GPA lebih besar daripada 3.8, papar mesej anda rendah. Jika ya, tengok pula. Maaf, skor matematik anda rendah. Jika tidak, papar tahniah anda layak. Ini yang dinamakan struktur kawalan pilihan bersarang. Link ke? Nanti saya share YouTube ni, awak boleh view. Okay, untuk hari ni kita akan masuk struktur kawalan ulangan for dan why. Yang tadi hanya yang form 1 ya, yang kita tengok tadi, yang awak belajar di form 1. Yang ni baru masuk form 2. Struktur kawalan ulangan for dan why terdiri daripada satu set langkah yang sentiasa berulang sehingga sesuatu syarat dipenuhi. Ingatlah, for lebih kepada pembilang, why lebih kepada syarat. Apabila for dipenuhi, pembilang dipenuhi baru dia laksanakan, dan why apabila syarat dipenuhi baru dia akan laksanakan yang seterusnya. Okay. Apabila syarat dipenuhi, ulangan akan terhenti. Set langkah berulang dalam gelung adalah gelung, loop. Dia berulang dia secara looping dalam bentuk gegelung. And then setiap ulangan gelung adalah lelaran, iaitu iteration. Loop dengan iteration dia ada perbezaan. Okay, kemudian kita tengok for. Melakukan ulangan bagi sesuatu penyataan untuk bilangan kali tertentu. For dia ada berapa kali, berapa bilangan. Bilangan ulangan dikawal oleh suatu nombor yang disebut pembilang. Okey. Mula penyataan pengisytiharan syarat, penyataan ulangan tambah pembilang, lepas tu baru tamat. Itu ialah untuk pembilang. Dia sampai syarat, dia pergi kat sini, dia ulang balik. Dia ulang balik. Bila dah habis syarat dia punya pembilang dia telah tamat, syarat tak dipenuhi, baru dia akan keluar. Itu yang berlaku kepada for. Sekiranya awak dapat soalan for, pastikan awak tengok dulu pembilang dia. Kalau pembilang dia ni baru awak boleh pergi ke tamat. Kalau tidak, awak kena ulang lah. Ini yang dikatakan looping. Dia berulang di dalam standard ini sahaja. Takkan ni boleh ikut tak? Sekejap, saya ni. Awak dengar je dulu. Dan kita pergi kepada okay. Apabila syarat diuji adalah palsu, gelung dihentikan. Sebab tu ada syarat tadi. Kalau syarat tu tak memenuhi, dia terus keluar. Kalau syarat tu memenuhi kriteria yang diperlukan, dia pergi kepada pembilang sebelah dia. Lepas tu dia loop lah dekat pembilang tu sehingga syarat pembilang tu dipenuhi. Kalau pembilang tu dah tamat, dia akan berhenti terus keluar. Kalau tiba-tiba dekat syarat yang pertama lagi awak dah tak memenuhi syarat, dia terus keluar. Itu yang membezakan for. Okay, sekiranya syarat benar, kearahan dalam penyataan ulangan akan dilaksanakan dan pembilang akan ditambah. Okay, itu for. Proses berulang sehingga syarat adalah palsu. Okay, nampak? Contoh dekat sini. Mula penyataan pengisytiharan. Syarat.
Kalau syarat tak dipenuhi ataupun syarat awak tak memenuhi apa yang sepatutnya, contoh X sepatutnya penyataan awak X lebih besar daripada 2. Okey. Bila-bila kat sini masuk syarat X sama dengan 1. So, penyataan awak syarat dekat sini X sama dengan 2 ataupun 3. Dia akan keluar syarat dia. Sekejap, saya cari. Okey, contohnya dekat sini setkan Y sama dengan 5. Syarat dekat sini Y lebih kecil daripada 1. Okey, nampak beza? Dekat sini Y sama dengan 5, syarat dia Y sama dengan 1 ataupun Y lebih kecil daripada 1. So, penyataan ini Y sama dengan 5, bila pergi kat syarat dia tidak memenuhi syarat. Apabila tidak memenuhi syarat dia terus keluar. Habis. Okey, contoh yang lain. Kalau sekiranya yang benar, saya tak boleh contohin kat sini. Okey, kalau yang benar, contoh dia macam ni. Mula Y sama dengan 1, syarat dia Y lebih kecil daripada 5. So, tadi 1 lebih kecil daripada 5, dia akan pergi ya. Ya, dia akan setkan pembilang kat sini, paparkan ya, awak boleh contohnya. Awak boleh. Dia so, 1 dah perkataan awak boleh dekat situ, tambah pembilang. Y tadi 1 tambah 1, dia akan naik dekat sini jadi 2. Y sama dengan 2, pergi syarat, Y lebih kecil daripada 5, so Y sekarang ialah 2. 2 lebih kecil daripada 5, pergi syarat anda boleh. Okey, awak akan ada anda boleh yang kedua. Kemudian tambah pembilang. Bila tambah pembilang, 2 tadi tambah dengan 1, dia akan jadi 3. Naiklah sini pula. Y sama dengan 3. 3 lebih kecil daripada 5? Ya. So, anda boleh. Awak akan dapat perkataan anda boleh yang ketiga. Tambah pembilang. 3 tambah 1 sama dengan 4. Naik dekat sini balik 4. 4. Y sama dengan 4. 4 lebih kecil daripada 5. Ya, betul. So, anda boleh. Awak akan dapat anda boleh yang keempat. Tambah pembilang. Okey, 4 tambah 1 sama dengan 5. So, bila dah sampai 5, Y sama dengan 5 dekat atas ni, syarat 5 lebih kecil daripada 5, salah. Apabila salah, dia terus keluar. So, awak akan dapat penyataan anda boleh tadi 4 kali sahaja. Sebabnya syarat yang kelima tidak dipenuhi ataupun palsu. So, ulangan awak stop dekat situ sahaja. Itu yang dinamakan struktur kawalan ulangan 4. Okey ah? Beza ah? Okey, kita pergi next. Dengar dulu. Nanti kalau nak tanya, tanya saya. Okey, sekarang kita tengok struktur kawalan ulangan Y. Tadi kalau 4 dia ada pembilang. Dia setkan Y sama dengan lebih kecil daripada 5. Itu yang dinamakan pembilang. 5 itu ialah pembilang. Okey, sekarang ni syarat. Berbeza dengan pembilang. Dia tak ada number. Dia lebih kepada syarat. Okey, kalau untuk syarat, Y melakukan ulangan penyataan untuk bilangan kali yang tidak diketahui sehingga syarat dipenuhi. Nampak ah? Kalau 4 tadi awak tahu berapa kali awak boleh pergi tengok syarat tengok dia punya syarat-syarat dia 5. So maknanya paling banyak awak boleh pergi ialah 5. Sebab dia tahu dah number 5. Sebab tu 4 ada pembilang. Tapi kalau untuk Y, awak tak tahu berapa kali awak akan pergi. Sebabnya apa? Sebab kena tengok syarat. Syarat tu dipenuhi ataupun tidak. Kalau syarat dipenuhi, baru sekali buat, syarat dah dipenuhi sekali. Kalau syarat yang kedua awak ulang, tiba-tiba syarat tak dipenuhi, dia akan stop dekat situ saja. So, satu kali saja awak buat. Okey. Syarat akan diuji terlebih dahulu. Jika syarat dan pernyataan benar, ulangan akan dilaksanakan. Okey, kalau contoh yang diberi dekat sini, yang ringkas punya, kalau buku teks awak saya rasa ada. Sana saya tengok contoh untuk Y.
Okey, contoh dekat sini. Mula syarat dia ialah untuk apa? Untuk y nak letak. Sepatutnya dekat sini ada satu lagi, setkan apa-apa atas ni, kemudian baru syarat. Okey, contohnya semula kemudian ada satu petak yang untuk setkan apa-apa. Contohnya setkan lampu on, kemudian syarat dia lampu tidak bernyala. Ya ataupun tidak, penyataan ulangan. Kalau lampu tak menyala terus keluar, kalau lampu menyala dia akan ulang. Kemudian lampu on, syarat on tak? Bila on dia akan pergi balik. Sehinggalah lampu ditutup baru syarat tu tamat. Itu yang berbeza dengan Y ataupun for. Kalau for tadi ada pembilang. Lagi satu contohnya. Okey, mula masukkan kata laluan. Syarat dia, okey dekat sini paparkan kata laluan tidak sah. Ulang langkah 2, ulang balik. Dia akan ulang sehinggalah kata laluan awak betul. Ini untuk Y. Dia berbeza dengan, dia lebih kepada syarat. Okay. Y, lelaran akan berulang sehingga syarat atau penyataan menjadi palsu, betul. Jika syarat benar, kod ulangan akan dilaksanakan. Maknanya kalau Y, kita habis kat situ dulu. Saya tunjuk balik. Kita tengok buku teks, senang. Nak tengok untuk syarat untuk Y. Kalau untuk Y dekat sini ialah talian sumazau ni yang 4. Okey. Nampak ni yang saya kata ni. Ni untuk Y. Mula pengguna memasukkan nama. Set P sama dengan nama yang dimasukkan. Dia dah setkan nama apa yang dimasukkan. P bukan ruang kosong. Ya ataupun tidak. Nampak soalan dia? Algoritma menunjukkan sekudur kod bagi algoritma yang menerima dan mencetak nama yang ditaipkan oleh pengguna selagi nama yang ditaip bukan ruang kosong. Okey, ni sekudur kod dia. Mula minta pengguna masukkan nama, setkan P sama dengan nama yang dimasukkan. YP bukan ruang kosong, paparkan P. Tamat. Okey. Kita nak tengok Y ya. Pengguna memasukkan nama. Sebab tu saya kata tadi dekat yang syarat yang dalam tadi. Sebab dia tak ada kat sini. Untuk Y ataupun for, awak kena perlu masukkan sesuatu dahulu baru dia akan proses. Dia tak boleh terus proses. Okey, setkan P sama dengan nama yang dimasukkan. P bukan ruang kosong. Looping ini akan berlaku sehinggalah pengguna tak tinggalkan apa-apa kosong. Contohnya pengguna masukkan A. A dia akan paparkan juga A. Kalau pengguna hanya tulis kosong, hanya tinggalkan pengguna enter je, pengguna enter. So dekat sini syarat tak dipenuhi, dia akan keluar. Sebab tu looping untuk Y dia akan dia tak ada syarat, dia tak tahu sebanyak mana. Kalau nama yang awak masukkan apa-apa nama dan syarat ni dipenuhi, dia akan sentiasa berjalan. Itu yang dinamakan Y. Kalau for tadi dia ada pembilang. Pembilang macam mana? Dia ada setkan kepada berapa-berapa. Setkan nilai kira kepada 1 contohnya. Ini yang dinamakan for. Dia ada pembilang. Selalunya dia akan masukkan berapa-berapa. Nampak ni? Mula setkan pembilang kepada kosong. Awak mula daripada kosong. Pembilang lebih kecil daripada 10. Tamat. Kalau ya, pergilah laksana ni sampailah pembilang awak lebih kecil daripada 10. Laksanakan berapa kali. Barulah dia akan tamat. Okey, itu yang membezakan for dan juga Y. Faham tak? Ke pening dah dengar saya bersip ni? Don't waste my time. Pasal apa ya Zimoy?
Kenapa Yap Yanzi ni? Pasal apa? Cikgu saya. Okey, setakat ni boleh beza tak? Sekarang ni yang awak belajar untuk form 2 ialah for dan juga why. Boleh beza tak antara pembilang? Saya stop dulu. Boleh beza tak antara for dengan why? Sekarang ni faham tak konsep? Yang saya nak ialah faham konsep dahulu. Awak tak payah faham hafal apa benda yang saya duk cakap tadi. Sebabnya benda tu awak akan nampak apabila awak diberi masalah dan awak akan selesaikan, baru awak akan nampak. Tapi sekarang ni konsep dia faham tak? For kena ada pembilang, why sehingga syarat dipenuhi. Why sampai mana-mana pun awak akan buat sehingga syarat dipenuhi baru boleh stop. Kalau for pembilang dipenuhi baru awak boleh stop. Boleh faham tak setakat ni? Boleh beza tak antara for dan juga why? Itu yang penting dahulu. Saya nak tanya. Sebab untuk form 2 ni awak akan lebih kepada for dan juga why. Pilihan bersarang, dua pilihan yang tu awak dah tengok waktu form 1. Ada setakat yang saya duk terang-terang tadi yang depan tu ialah form 1 punya tau. Yang belakang yang kita hanya form 2, dua je. For dan juga why. Setakat ni boleh faham tak? Faham konsep tak? Algoritma untuk for, algoritma untuk why macam mana? Faham? Zuya faham. Yang lain? Jangan pening ya. Sebelum ni kalau form 1 algoritma awak okey? Boleh? Pilihan bersarang, dua pilihan. Setakat ni okey tak yang form 1 punya? Pilihan tunggal untuk algoritma okey? Ke lupa dah semua? Boleh tak? Yang form 1 ingat tak lagi? Macam mana dua pilihan, macam mana pilihan tunggal, sekiranya diberi masalah, apa yang awak perlu buat? Awak nak guna pilihan tunggal ke, nak guna dua pilihan ke, nak guna pilihan bersarang ke? Okey tak? Jelas tak? Kenapa saya tak nampak mesej awak? Setakat ni ada soalan tak untuk struktur kawalan pilihan? Kawalan pilihan bersarang. Okey, ada lagi satu, bersarang. Bersarang, syarat pertama dipenuhi, baru syarat 2 akan laksanakan dan tamat. Baru output akan buat tamat. Cikgu scroll ke bawah. Saya dah scroll ke bawah dah. Kosong. Oh, bawah sekali. Tadi dia kosong satu part. Bila last and then kosong, baru last ke bawah sekali. Okey, lagi satu pilihan bersarang. Sorry. Ada 3. Pilihan bersarang, struktur kawalan ulangan ada 2 iaitu phi dan juga y. Yang tadi yang kita tengok, pilihan bersarang ialah berlaku apabila terdapat lebih daripada satu syarat. Okey. Kalau contoh tengok dekat buku teks awak, dalam buku teks awak, muka surat, awak akan dapat buku teks minggu depan kot ya. Lepas cuti buka nanti awak akan dapat buku teks saya rasa. So kita akan nampak terus. Sebelum ni ada siapa duk tengok buku teks digital tak? Pernah tengok tak buku teks digital awak? Selalu tengok tak? Okey, kita tengok dulu struktur kawalan pilihan bersarang sedang tengok. Okey. Kalau Zuya tengah tengok, Zuya buka buku teks muka surat. Sekejap, saya present. Kita nak tengok pilihan bersarang. Saya takut saya temis. Saya nak awak faham konsep dulu ya.
Okey, buka buku teks muka surat 43 Zuyang. Okey, sekarang ni kita tengok pilihan bersarang. Okey, tadi kita dah faham konsep untuk for, ulangan dan juga untuk why. Sekarang pilihan bersarang. Pilihan bersarang, contoh 2.1 menunjukkan contoh yang paling lazim digunakan untuk menerangkan struktur kawalan pilihan bersarang. Okey, contoh 2.1 ni ialah untuk apa? Menentukan sama ada integer ialah positif, negatif atau sifar. So, dia ada 3 option, positif, negatif, sifar. Okey, ni dia punya syarat dia. Katakan integer X perlu diuji. X lebih kecil daripada kosong, maka integer mempunyai tanda tanda negatif. Jika X lebih besar daripada kosong, maka integer mempunyai tanda positif. Jika X sama dengan kosong, maka integer ialah kosong. So, apa yang perlu buat? Buat pseudo code dahulu. Pseudo code, mula. Isytihar pemboleh ubah X dan tanda. Okey, ini X sebab dekat atas ni dia dah bagi X. Jangan awak buat T ke Y ke Z. Sebab syarat di atas dia bagi X. So, first kali memang kena ada mula dan apabila kita menggunakan sesuatu yang membentuk number, duit, barang ataupun apa-apa, kita kena isytihar dahulu. Kita punya, kalau kita guna teks ke, guna integer ke, guna float ke, guna apa-apa number ke, kita kena isytihar. Pastikan ada isytihar pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni ialah apa-apa yang diwakilkan oleh sesuatu. Isytihar pemboleh ubah X dan tanda. Yang ni dalam pseudo code lah. Kalau dalam contohnya bila awak buat programming, awak kena isytihar lah X lebih kecil daripada kosong, tanda negatif. X lebih besar daripada kosong, positif. X sama dengan kosong, sama dengan kosong. Itu dalam atur cara nanti. Tapi dalam pseudo code, sebab tu dia ringkaskan supaya awak faham. Isytiharkan pemboleh ubah X dan tanda. Maknanya dia mewakili ketiga-tiga X ini dan ketiga tanda ini. Faham? Kemudian baca X, bila dah isytihar, masukkan X dah, dia akan baca. Jika X lebih kecil daripada kosong, dia akan keluar tanda negatif. Jika tidak, ni yang dinamakan bersarang. 1, 2, 3. Dia berada di dalam ini. Sebab tu dinamakan sarang. Faham? Dia di dalam. Dia terbenam. 1, 2, syarat kedua dan syarat ketiga. Dia ada syarat di dalam syarat, di dalam syarat. Okay, dia akan baca satu. Baca satu dulu, habis yang ni dipenuhi ataupun tidak. Kalau dipenuhi, dia terus tamat. Kalau sekiranya syarat pertama tak dipenuhi, dia akan pergi syarat kedua. Syarat kedua dipenuhi ataupun tidak. Jika tidak, keluar. Jika tidak, dia akan pergi kepada yang pertama, yang kedua. Jika tidak, dia akan pergi kepada yang ketiga. Kalau syarat pertama sahaja dipenuhi, dia terus tamat. Faham? Itu dinamakan terbenam ataupun bersarang. Okey, contoh kita tengok catat alir. Mula, isytihar pemboleh ubah X dan tanda. Sama dengan pseudo code kita tadi. Isytihar. Kemudian yang kedua, baca X. Okey, X lebih kecil daripada kosong. Kalau ya, dia terus tanda dan tamat. Kalau tidak, dia pergi kepada syarat yang kedua. X sama dengan kosong. Kalau ya, terus keluar tanda kosong dan tamat. Kalau tidak, dia pergi kepada syarat yang ketiga. Kalau tidak, dia terus ambil tanda positif lah sebab syarat pertama dan kedua tak dipenuhi. Terus keluar tanda positif dan tamat. Nampak? Ini syarat ini bersarang di dalam syarat yang pertama. Sebab tu dinamakan bersarang. Dia tak ada looping. Dia tak ada ulangan. Dia tak akan berulang. Dia hanya penuhi, dia terus dah berjaya penuhi, dia terus keluar. Tapi kalau bersarang, ada banyak syarat. Banyak syarat. Contohnya ada 3 atau 4 penyataan lain. So, dia akan pergi sehinggalah jumpa yang mana yang dikehendaki baru dia akan tamat. Itu yang dinamakan bersarang. Okey. Boleh faham tak? Bersarang, dia ada bersarang, loop, bersarang dan juga ulangan. Ulangan ada 2, for dan juga why. Setakat ni okey tak? Bersarang. Bersarang dia ada syarat-syarat lain di dalam selepas syarat yang pertama. Setakat ni okey tak?
Okey tak? Okey tak? Ke pening? Okey. Okey, hari ni saya tak ada cikgu tak faham. Yuan tak faham yang mana? Tak faham yang bersarang. Yuan? Tak faham bersarang. Okey. Kita tengok balik buku teks kita. Kalau awak tengok maksud bersyarat, maksud bersarang. Okey, kalau awak tengok maksud dia yang pertama. Kita tengok dulu maksud dia. Struktur kawalan pilihan bersarang terdiri daripada satu struktur kawalan yang terbenam di dalam satu struktur kawalan yang lain. Okey, ini dia yang dinamakan syarat kedua berada di bawah syarat yang pertama. Sebab tu dia dinamakan terbenam. Okey. Contoh dekat sini ya, saya tak mau tengok blikik ni sebab awak pening nanti. Kita tengok yang ni sebab ini melibatkan number. Contohnya sekarang ni, ini syarat pertama. Saya boleh counting yang ni. Okey, saya tak boleh nak counting. Okey, contohnya ini ya, jika X. Okey, yang ni ialah syarat yang pertama. Syarat pertama. Kemudian kita tukar warna lain. Tak boleh tukar. Tak boleh. Okey, jika X adalah kosong, ini ialah syarat yang pertama. Jika X lebih besar daripada kosong, ini ialah syarat yang kedua. Syarat yang kedua ni, dia terbenam di bawah syarat yang pertama. Sebab tu kalau awak tengok carta alir tadi, okey, tak payah tengok carta alir, tengok skudukut dahulu. Kalau tengok skudukut, ini syarat yang kedua. Sorry ya, saya tak boleh nak conteng sebab ni. Okey, ini ialah syarat yang kedua. Tadi saya highlight syarat yang pertama. Dia akan, contoh bila awak masuk je atur cara, awak akan mula, isytihar ni memang wajib yang ni memang wajib ada. Kat mana-mana atur cara pun semua kena ada. Cuma dalam awak punya Scratch, tak payah saya rasa, tak ingat. Scratch tak payah. Kalau nanti awak belajar dalam form 2, belajar Python, kena ada isytihar pun boleh ubah. Bila awak isytihar, awak akan, yang pertama sekali langkah awak akan baca X. Okey, yang nak dikatakan bersarang, ini syarat yang pertama. Saya tak boleh nak conteng. Jika X lebih kecil daripada kosong ni syarat yang pertama. Kalau dia penuhi syarat ini, dia terus tamat. Sekiranya tak dipenuhi, dia akan pergi kepada syarat kedua. Kemudian sekiranya syarat kedua tak dipenuhi, dia akan pergi kepada syarat ketiga. Sebab tu dinamakan terbenam ataupun bersarang. Macam ni. Kalau dalam catat alir. Ini contoh kat sini baca X, X lebih kecil daripada kosong. Sekarang ni X awak ialah negatif 1. Awak tulis kat sini. Contoh awak masukkan negatif 1. So, betul lah. X lebih kecil daripada kosong, betul kan? Dia akan keluar terus tanda negatif dan tamat. Dia tak pergi dah syarat kedua dan syarat seterusnya. Kalau awak masukkan X kat sini ialah 2 contohnya. X lebih kecil daripada kosong, salah. Dia akan jadi tidak. X sama dengan kosong, tidak. Syarat kedua pun tak dipenuhi. Dia terus pergi kepada tanda positif. Maknanya 2 ialah nombor positif. Baru dia akan keluar. Kalau dekat sini, awak masuk X sama dengan, awak terus baca X. Maknanya waktu mula-mula awak ni, awak terus key in kosong contohnya. Bila awak key in kosong, dia terus keluar syarat pertama. X lebih kecil daripada kosong, salah. Sebabnya bukan lebih kecil, kosong. Dia terus pergi syarat kedua. X sama dengan kosong. Bila pergi kepada kosong, dia akan terus keluar tanda kosong dan tamat. Sebab tu dinamakan bersarang. Syarat ni berada di dalam syarat yang seterusnya. Itu yang bersarang. Okey. Boleh? Cikgu klik komen lalu. Saya dah ni tak boleh, dia tak jadi. Dia apa? Dia akan jadi macam signature. Saya dah buat dah. Berapa kali saya test. Tak apa, nanti kalau ni, kalau tak faham lagi bahagian ni, nanti masuk sekolah nanti, kita ulang balik untuk algoritma ni. Sebab tu hari ni saya lebih kepada saya bagi penerangan secara keseluruhan. Saya dah tekan pen Zuyau, dia tak mau. Jadi signature dekat saya punya.
Okey, saya nak awak faham konsep. Apa perbezaan antara bersarang, antara ulangan for dan ulangan why. Kita tak masuk ralat lagi ya. Dalam bab 2 ni ada ralat. Ralat kita akan pergi lepas ni. Tapi untuk hari ni konsep dahulu. Betul. Saya nak awak faham konsep dahulu. Macam mana perbezaan antara carta alir, antara bersarang, carta alir dan antara ulangan for dan carta alir untuk ulangan why. Setakat ni boleh faham ah? Kalau bersarang pastikan ada syarat-syarat selepasnya. Kalau ulangan for dia ada pembilang. Kalau why dia kena ada syarat. Setakat ni okey tak yang tu? Skudokod dan carta alir awak faham kan? Sebelum ni awak dah pernah belajar form 1? Tak payah ulang kan? Okey. Faham? Hari ni saya tak ada share soalan dalam PDF, dalam GC. Untuk hari ni ini saja dulu habis kita ni. Cuma saya nak awak buat, bukannya tak ada kerja, still ada kerja. Cuma saya tak share dalam GC. Saya nak awak buat kerja dalam buku teks, muka surat 44. Menulis kudokod dan carta alir untuk aktiviti 2.1, struktur pilihan bersarang. Buat dahulu, tak payah nak turn in pada saya, nanti buka sekolah kita bincang. Jangan tak buat pula. Boleh tak? Saya tak share dalam GC ni. Saya cuma cerita pada awak tolong buat muka surat berapa tadi? Muka surat 44. Muka surat 44, aktiviti 2.1. Boleh? Buat dahulu, nanti buka sekolah kita bincang macam mana nak buat dia. Skudokod dan carta alir. Ya, page 44. Exercise 2.1. Boleh tak? Buat ya, jangan tak buat. Nanti masuk sekolah saya nak check buku awak. Tolong bagi kerjasama. Okey, sebelum kita habiskan kelas hari ni. Zuya tolong hantar ni nanti dengan Josephine. Okey. Ada soalan tak? Sudah hantar. Okey, terima kasih Zuya. Saya tak tengok WhatsApp lagi. Ada soalan tak untuk soalan-soalan yang sebelum ini? Ada masalah tak? Nanti buka sekolah saya nak kutip buku je untuk semak. Untuk bahagian bab 1 perwakilan data ada masalah. Hari ni kita masuk bab 2. Bab 2 baru soalan last week saya bagi dan hari ni punya soalan muka surat 44. Ada soalan tak? Tak ada masalah ha? Semua tak ada? Kalau tak ada, kita habiskan kelas untuk hari ni. And then kita sambung di waktu buka sekolah nanti. Jadual belum dapat lagi. Nanti kita tengok jadual. Okay, sebelum tu saya nak tanyalah sebab saya baru kat sini. Awak sebelum ni waktu kelas, adakah awak gabung juga 2A1 dan 2B1 ataupun asin? Waktu kelas. Saya tak sempat nak tanya Cikgu Sani. Saya ganti Cikgu Sani untuk mengajar awak. Cikgu Sani bertukar sekolah. Asing. Oh. Okey, faham. Ya, waktu PDBC Wizi. Saya ingatkan gabung tu yang saya nak tanya. Okey, tak apa. Kalau asing tak apa. Maknanya makmal awak boleh masuk berapa orang? Cikgu ASK. Cikgu ASK tukar yang Cikgu Sani. Awak kenal tak Cikgu Sani? Last year awak form 1 Cikgu Nashrah kan? Cikgu Nashrah still ada. Cikgu Sani. Cikgu Sani yang bertukar. Ya, semua kena ada social distancing nanti. Kita tengok macam mana SOP nanti masuk sekolah. Okey, kalau macam tu, okey. Kita habiskan kelas setakat ini. Terima kasih. Harap awak tak ada soalan. Kalau siapa ada soalan, okey 20 orang Wizi. Okey, terima kasih. Kalau ada soalan selepas ini, boleh mesej saya untuk waktu tutorial. Buat dan boleh tanya. Saya nak prepare kelas untuk seterusnya. Okey, terima kasih. Bye. Sama-sama semua.